Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua murid? Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu. Pada hari ini, Cikgu Hasnita akan membawa murid-murid belajar unit 18. Tajuk pada hari ini ialah Katil Mesra Pengguna. Jadi, tanpa berlengah masa, jom belajar bersama dengan Cikgu Hasnita. Baiklah, sebelum kita teruskan pelajaran pada hari ini, mari lihat terlebih dahulu standard kandungan yang akan kamu pelajari pada hari ini, iaitu 5.3, memahami dan menggunakan pelbagai ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Seterusnya, standard pembelajaran 5.3.2-1, memahami dan menggunakan pelbagai jenis ayat mengikut konteks ayat seruan. Jadi pada hari ini murid-murid akan belajar ayat seruan. Baiklah, seterusnya, apakah objektif pelajaran pada hari ini? Pada akhir pengajaran dan pembelajaran secara PDPR, cikgu harap semua murid akan dapat membaca dan memahami maklumat dengan betul, dan yang kedua, menyenaraikan ayat seruan dengan betul. Baiklah, seterusnya, kriteria kejayaan pada hari ini ialah yang pertama, cikgu pasti murid-murid akan dapat mengecam ayat seruan dengan betulnya yang terdapat dalam petikan, dan yang kedua, murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat seruan dengan betulnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat terlebih dahulu apakah aktiviti yang akan kamu belajar pada hari ini. Pertama, murid-murid akan mengenali apakah itu ayat seruan. Seterusnya, fahamkan maksud ayat seruan dan jenis-jenis ayat seruan. Yang kedua, membaca petikan mesra katil pengguna. Yang ketiga, mengecam ayat seruan yang terdapat dalam petikan tersebut. Keempat, murid-murid akan menyenaraikan ayat seruan yang terdapat dalam petikan tersebut. Dan akhir sekali, yang kelima, membina ayat seruan berdasarkan kata seru dan gambar yang akan diberikan nanti. Baiklah, tanpa berlengah masa, jom. Apakah slide yang seterusnya? Baiklah, seperti yang cikgu katakan sebentar tadi, mula-mula cikgu nakkan murid-murid kenali terlebih dahulu maksud ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk melahirkan perasaan. Perasaan seperti apa? Perasaan marah. Bagaimanakah kita melahirkan ayat tersebut? Marah, benci, geram, gembira, kagum. Baiklah. Kemudian intonasi. Ayat seruan ni ada intonasi. Intonasi seruan ini ditandai dengan tanda seru. Lihat dalam kurungan tu. Seperti tanda I, huruf kecil I terbalik. Itu dia. Titik di bawah ya. Senang saja tanda seru. Nak kenali tanda seru? Senang saja. Seperti yang di dalam kurungan tersebut. Biasanya tanda seru ini terletak pada akhir ayat. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah contoh kata seru. Contoh kata seru. Pertama, O. Seterusnya, A. Hai. Aduhai. Amboi. Syabas. Nah. Aduh. Wah. Cheese. Ini adalah antara kata seru. Ini adalah antara kata seru. Tadi cikgu telah menyebut
satu demi satu kata seru tetapi dengan nada. Dengan nada yang berbeza. Contohnya hai. Kalau aduhai, aduhai, amboi, syabas. Wah, itu bunyinya, intonasi ni ya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat maksud setiap kata seru. Okay, kita mulakan dengan wah. Wah, maksudnya apa? Melahirkan perasaan hairan, terkejut, gembira, kagum. Bila kita ingin melahirkan perasaan tersebut, kita menggunakan kata seru wah. Seterusnya, oh, apa maksudnya apabila kita melahirkan perasaan terkejut ataupun merayu? Baiklah, seterusnya, amboi. Ini kita gunakan semasa kita berasa hairan ataupun menyindir. Aduh, bila tu? Bila kita berasa sakit. Cis, bila kita gunakan perkataan cis ni. Cis ni ialah bila kita melahirkan perasaan benci, marah, jijik. Jadi kita sebut pun dengan cepat. Dengan cepat dan kita tekan. Menggambarkan intonasi kita sedang benci, marah atau jijik. Cis. Okey. Seterusnya, nah. Nah ni dia ada dua. Satu, perasaan memberi sesuatu dengan marah. Nah. Satu lagi, menarik perhatian. Baiklah, seterusnya, wahai. Wahai ni kita lahirkan masa bila? Dalam perasaan yang sayu, sayang, merayu dan menarik perhatian. Seterusnya, syabas. Syabas ni masa bila? Semasa kita berasa puas, gembira, kita memuji seseorang dan juga kita mengucapkan tahniah. Itu masa tu kita akan menggunakan perkataan syabas. Inilah dia antara contoh kata seru. Ada lagi kata seru. Contoh yang tiada dalam paparan ini. Contohnya hai. Hai itu masa bila? Semasa kita menegur seseorang dengan perasaan yang gembira. Baiklah. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, di sini cikgu akan kongsikan contoh ayat seruan. Kalau tadi contoh kata seru, kemudian maksud kata seru, sekarang cikgu nak kongsikan pula contoh ayat seruan. Contohnya, hai, selamat berkenalan. Kita gunakan kata seru hai untuk kita menegur seseorang dengan cara yang baik. Selamat berkenalan ataupun apa lagi? Hai, nama saya Alisha. Contohnya. Kita perkenalkan diri kita. Baiklah, seterusnya. Wah, besarnya rumah kamu. Untuk melahirkan rasa kagum. Kita nampak rumah kawan kita besar. Baiklah, seterusnya. Aduh, sakitnya kaki saya. Intonasinya. Bukan kita tak bolehlah sebut. Aduh, sakitnya kaki saya. Tak, kita mengeluh. Perasaan sakit. Aduh, sakitnya kaki saya. Itu menggambarkan perasaan yang sedang sakit. Baiklah, seterusnya. Cis. Cis tadi untuk melahirkan perasaan yang marah, geram. Jadi, intonasinya juga berbeza. Cis, berani kau datang ke sini. Jadi, kita ada intonasinya, kita tekankan suara kita. Menggambarkan perasaan yang sedang marah. Jadi, inilah dia antara contoh ayat seruan. Baiklah murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat buku teks. Jadi, cikgu harap murid-murid telah pun ada buku teks di hadapan kamu. Buku teks tahun 5. Ada buku catatan dan juga alat tulis untuk kamu mencatat apabila kita bincangkan tentang topik pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cuba buka buku teks muka surat 136. Baiklah murid-murid, inilah dia
Inilah dia contoh petikan pada muka surat 136. Jadi cikgu pasti murid-murid tidak dapat melihat dengan jelas pada paparan skrin ini kerana saiz tulisannya sangat kecil. Jadi murid-murid bolehlah menggunakan buku teks untuk merujuk topik yang akan kita belajar pada hari ini. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Tajuk pelajaran pada hari ini ialah katil mesra pengguna. Katil mesra pengguna. Mari kita lihat, petikan ini ialah petikan dialog. Jadi mari kita baca bersama-sama. Seorang wartawan telah menemu bual pengimpal besi yang menghasilkan ciptaan inovasi untuk orang kurang upaya atau OKU. Baiklah, temu bual ini antara wartawan dengan Encik Aminuddin. Baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh wartawan ini. Syabas, katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Encik Aminuddin? Terima kasih. Ciptaan saya biasa saja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Wartawan, bagaimanakah tercetusnya idea membuat katil inovasi ini, tuan? Encik Aminuddin, idea ini tercetus ketika melihat kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Dengan ilmu kimpalan dan idea inovasi, saya mereka cipta katil mesra OKU ini. Wartawan, aduhai, simpati saya mendengarnya. Encik Aminuddin, katil ini daripada sebuah katil besi bujang. Saya menciptanya seperti katil hospital. Katil ini boleh dilaraskan tahap sandarannya mengikut kesesuaian pesakit dengan menekan butang secara automatik. Wartawan, wah, menarik sungguh fungsinya. Encik Aminuddin, ya, katil ini juga mempunyai dua fungsi. Katil ini akan berfungsi sebagai katil bujang apabila tidak digunakan lagi. Saya memang memastikan hasil ciptaan berkualiti demi keselamatan pesakit. Nah, telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Wartawan, terima kasih tuan. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh petikan. Petikan dialog perbualan antara wartawan dengan Encik Aminuddin tentang katil mesra pengguna. Jadi katil mesra pengguna ini direka cipta oleh siapa? Ya, direka cipta oleh Encik Aminuddin. Apakah tujuannya? Tujuannya untuk kegunaan orang kurang upaya ataupun OKU. Jadi pada asalnya, bagaimana Kak Encik Aminuddin boleh mencipta katil mesra pengguna ini? Jadi pada asalnya isteri Encik Aminuddin ini menjalani pembedahan. Jadi beliau melihat isterinya sangat payah, sukar untuk bangun, untuk duduk selepas menjalani pembedahan. Orang kalau selepas menjalani pembedahan kan berasa sakit. Nak bangun pun mungkin memerlukan bantuan daripada orang lain. Jadi sekiranya orang lain tiada bantuan daripada orang lain, contoh orang tu tiada di sisi pesakit pada ketika itu, maka tentunya pesakit itu berasa sukar untuk bangun. Jadi Encik setelah memikirkan masalah yang dihadapi oleh isterinya, jadi Encik Aminuddin ini pun mengambil langkah untuk mereka cipta sebuah katil untuk kegunaan isterinya, dan akhirnya katil ciptaan beliau ini telah mendapat apa?
telah mendapat perhatian ramai. Lalu katil inovasi hasil ciptaan beliau ini telah pun mendapat perhatian ramai dan telah ramai orang telah menempah katil ini. Jadi asalnya katil ini ialah daripada katil bujang sahaja. Jadi beliau apa yang beliau buat? Beliau melaraskan tahap sandaran mengikut kesesuaian pesakit. Seperti di hospital lah. Kan kalau di hospital ada butang untuk menekan. Bila pesakit tu boleh tekan saja butang itu, jadi tempat sandaran pesakit itu tadi boleh dinaikkan atau diturunkan mengikut keselesaan pesakit tersebut. Jadi sungguh mudah. Asalnya daripada katil bujang saja. Encik Aminuddin ini juga merupakan seorang jurukimpal. Jadi bakat yang ada pada beliau ini beliau gunakan untuk hasilkan katil mesra pengguna. Jadi inilah dia hasil ciptaan Encik Aminuddin dan berguna dan bermanfaat untuk para pesakit dan juga khasnya kepada OKU. Jadi di sini cuba kamu lihat ada munshi cilik. Munshi cilik ni ialah maksud ayat seruan telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Jadi seterusnya ada gambar di situ kan? Ada 3 gambar di situ. Selepas ini kita akan bincangkan gambar-gambar tersebut. Jadi inilah dia petikan yang telah kita baca dan cikgu telah jelaskan maksud petikan tersebut. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya apa yang perlu murid-murid lakukan ialah cari ayat seruan yang terdapat dalam petikan tadi. Dalam petikan tadi sebenarnya ada beberapa ayat seruan. Jadi macam mana kita nak cari? Jom, cikgu akan bimbing kamu bagaimana untuk mencari ayat seruan. Baiklah, ini ialah contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, cikgu telah kenalkan terlebih dahulu kata seru. Jadi, dalam petikan buku teks tadi, cari terlebih dahulu kata seru yang terdapat dalam ayat. Biasanya, kata seru yang terdapat dalam ayat ni bermula pada awal ayat. Pada awal ayat contoh. Dalam ayat ni, dalam petikan ni ada perkataan apa? Kata seru di sini. Ya, syabas. Syabas ni masa bila kita nak ucapkan? Semasa kita ucapkan tahniah pada seseorang. Ataupun kita memuji seseorang. Jadi apa ayat dia? Tengok. Kena tengok. Kata serunya ialah syabas. Selepas perkataan syabas tu, mesti ada tanda koma. Kata seru ini, setiap kata seru mesti diikuti oleh tanda koma. Dan di hujung ayat seru, cuba kamu lihat, di hujung ayat seru tu mesti ada tanda seru. Ini syaratnya. Kita nak cari ayat seru, kita kena cari dulu kata seru, kemudian selepas kata seru mesti ada tanda koma dan di akhir ayat tersebut mesti ada tanda seru. Macam mana kita nak kenal tanda seru? Ialah seperti huruf I tapi ditulis dengan cara terbalik. Titik di bawah. Jadi cikgu gariskan di sini. Inilah dia ayat seruannya. Mari kita baca bersama-sama. Syabas, katil mesra OKU ciptaan tuan memenangi hadiah inovasi. Ini dia contoh ayat seruan. Jadi ada lagi tak? Ada lagi tak? Cuba awak tengok ayat yang kedua. Terima kasih. Ada perkataan Adakah kata seru? Ya, ialah kata seru. Jadi ayat seruannya ialah sehingga ayat seruannya semua tu mesti digariskan sehinggalah kita berjumpa dengan tanda seru pada akhir ayat. Jadi inilah ayat seruannya. Mari kita baca bersama-sama. Ciptaan saya biasa sahaja jika dibandingkan dengan ciptaan profesional lain. Ini dia perkataan. Kata serunya ialah Jadi dalam dialog ini kita dah jumpa 2 ayat seruan. Mari kita lihat ayat seruan yang lain.
Baiklah, dalam petikan ini, cuba awak tengok pada perkataan yang pertama, oh. Oh, adakah oh kata seru? Ya, oh ialah kata seru. Dan apa dia ayat seruannya? Cuba awak tengok. Oh. Selepas oh tu ayatnya ialah ayatnya berakhir dengan tanda seru. Jadi cikgu gariskan kesemuanya sehingga tanda seru. Mari kita baca bersama-sama. Oh, Idia ini tercetus ketika melihat kepayahan isteri saya yang sakit selepas dibedah. Jadi dia menjelaskan kepada wartawan tersebut. Oh, kata serunya ya. Jadi ini ialah contoh ayat seru. Kemudian ada lagi ayat seruan yang lain? Tiada. Okey. Baik, mari kita lihat yang seterusnya. Cuba awak lihat pada ayat yang dikatakan oleh wartawan. Aduhai. Aduhai. Adakah aduhai itu ialah kata seru? Ya, aduhai ialah kata seru. Dan ayatnya ialah, cikgu dah gariskan di sini. Aduhai, simpati saya mendengarnya. Simpati saya mendengarnya. Jadi ini ialah ayat seruan yang bermula dengan kata seru, aduhai. Baiklah, mari kita lihat dialog yang dikatakan oleh Encik Aminuddin. Apa yang dibuatkan oleh Encik Aminuddin ni? Ada tak kata seru di sini? Ayat pertama berbunyi katil. Katil bukan kata seru. Ayat kedua saya, bukan juga. Ayat ketiga katil, bukan. Jadi di sini senang saja. Kita nak kenali ayat seruan tu tengok pada perkataan pertama dia. Ada kata seru tak? Tiada. Jadi kalau tiada, memang bukanlah ayat ni bukanlah ayat seruan. Baiklah, seterusnya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh wartawan. Wah, adakah wah kata seru? Ya, wah ialah kata seru. Jadi, kita gariskan ayat ni. Murid-murid, jangan conteng buku teks kamu. Kamu boleh tulis dalam buku catatan apa yang cikgu gariskan ayat seruan ini sebagai panduan kepada kamu untuk menjawab tugasan sebentar nanti. Jika cikgu cakap terlalu laju, tak apa. Selepas menonton video ini, kamu ulang sekali lagi. Tonton sekali lagi dan seterusnya kamu boleh buat catatan. Jelas ya murid-murid? Baiklah, ayatnya ialah wah, menarik sungguh fungsinya. Jadi wartawan ni tertarik. Dia berasa kagum dengan fungsi katil mesra pengguna tadi yang telah dijelaskan oleh Encik Aminuddin. Jadi ini ialah ayat seruannya. Baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Encik Aminuddin. Ada tak ayat seruan di sini? Ayat pertama ya. Selepas ya tanda nokta. Jadi ini bukan kata seru. Ayat seterusnya katil. Katil bukan kata seru. Ayat yang ketiga, katil juga bukan kata seru. Ayat keempat, saya. Saya bukan kata seru. Kemudian ayat kelima, nah. Adakah nah kata seru? Ya, nah ialah kata seru. Jadi ayatnya ialah nah. Telitilah risalah tentang katil inovasi ciptaan saya ini. Jadi dia memberikan, Encik Amiruddin memberikan risalah untuk dibaca oleh wartawan tersebut. Jadi itu ialah ayat seruan. Kemudian apa yang dikatakan oleh wartawan? Terima kasih. Adakah terima kasih itu kata seruan? Bukan. Jadi inilah dia sahaja ayat seruan yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun kongsikan ayat seruan yang terdapat dalam petikan yang kita baca sebentar tadi. Apakah aktiviti seterusnya? Aktiviti seterusnya ialah bina ayat berdasarkan kata seru dan gambar yang diberi. Mari lihat pada paparan yang seterusnya. Paparan gambar ini sama sahaja gambar yang terdapat dalam buku teks kamu tadi. Kalau kamu rujuk pada buku teks di bahagian bawah, ada beberapa keping gambar. Jadi kita lihat pada gambar yang pertama, ada kata seru di situ iaitu syabas. Syabas. Kamu nak bina ayat, kamu perlu bina ayat menggunakan kata seru syabas. Apa maksud syabas?
Syabas ni apabila kita mengucapkan tahniah atau kita memuji seseorang. Jadi, cuba kamu lihat gambar. Gambar tersebut ada gambar katil mesra pengguna. Kemudian ada 4 orang yang mengangkat tangan sambil menunjukkan ibu jari. Itu menunjukkan syabas. Jadi, bagaimana kamu nak bina ayat? Bina ayat berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh 4 orang ini. 4 orang ni menggambarkan mereka mengatakan syabas. Syabas tentang apa? Tentang katil mesra pengguna itu. Jadi, cikgu kongsikan contoh ayatnya. Syabas, anak tempatan berjaya mencipta katil mesra untuk OKU. Siapa dia anak tempatan ni? Encik Amiruddin lah. Anak tempatan tu apa? Anak tempatan tu maksudnya orang Malaysia, rakyat tempatan kita. Jadi, syabas, anak tempatan berjaya mencipta katil mesra untuk OKU. Jadi, ayat seruan ini berdasarkan kepada kata seru syabas dan juga berdasarkan kepada gambar tadi. Jelas ya murid-murid? Baiklah, mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ialah gambar ada beberapa buah katil di situ. Katil di situ ialah katil mesra pengguna tadi untuk pesakit dan juga untuk OKU. Jadi, kata serunya ialah O. Bagaimana untuk membina ayat menggunakan kata seru O? Jadi, ini ialah contohnya. Oh, katil inovasi ini kelihatan menarik. Dia berasa apa? Terperanjat. Oh, katil inovasi ini kelihatan menarik. Kelihatan menarik. Baiklah, Seterusnya gambar yang ketiga, gambar yang sama tetapi menggunakan kata seru yang lain, iaitu A. Bagaimana nak kaitkan kata seru A dengan gambar katil tersebut? Ini dia contoh ayatnya. Katil inovasi ini banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Seperti yang kita bincangkan tadi, tempat sandaran katil itu mempunyai pelbagai laras. Boleh dinaikkan dan diturunkan mengikut kesesuaian pesakit tadi. Jadi, dia pun kita boleh gunakan kata seru A. Katil inovasi ini banyak manfaatnya. Ini ialah contoh ayat seruan berdasarkan kepada kata seru dan gambar. Baiklah, gambar seterusnya ialah masih lagi katil mesra pengguna dan terdapat 2 orang di situ yang berdiri berhampiran katil tersebut sambil memegang bucu katil itu. Kemudian kata seru di sini ialah wah. Wah, kagum. Apa ayat yang berkaitan dengan gambar ini? Wah, ramai orang yang telah menempah katil ini. Kita boleh gunakan. Walaupun ada 2 orang tu, kiranya mewakili pengunjung ataupun pembeli yang ingin membeli katil, yang ingin menempah katil tersebut. Jadi, ayat yang berkaitan dengannya ialah wah, ramai orang yang telah menempah katil ini. Inilah contoh ayatnya. Baiklah, Seterusnya, kata seru seterusnya ialah nah dan masih juga menggunakan gambar yang sama. Jadi contohnya ialah, contoh ayatnya, nah inilah hasil kerja orang tempatan yang patut kita banggakan. Jadi ayat seruan ini berdasarkan pada gambar. Nah, inilah hasil kerja orang tempatan yang patut kita banggakan. Jadi inilah dia contoh ayat seruan yang berkaitan dengan gambar dan kata seru yang cikgu paparkan ini. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua murid telah pun jelas dengan pelajaran pada hari ini tentang
ayat seruan. Jadi, tugasan yang perlu kamu lakukan pada hari ini ialah yang pertama, salin semula ayat seruan yang terdapat dalam petikan tadi. Tadi telah pun kita bincangkan. Ingat tak? Dalam petikan tadi terdapat beberapa ayat seruan dan cikgu telah gariskan ayat seruan tersebut. Jadi, murid-murid perlu salin semula ayat seruan yang terdapat dalam petikan tadi. Dan tugasan yang kedua ialah bina ayat berdasarkan kata seru dan gambar yang diberi dalam petikan tadi. Sebentar tadi kita telah pun membincangkan bagaimana untuk membina ayat berdasarkan kata seru dan gambar yang diberi dalam petikan. Jadi inilah dia dua tugasan yang perlu murid-murid buat pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita telah pun tiba di akhir pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu harap dan cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah diberi pada hari ini. Kerana cikgu tahu bahawa semua murid tahun 5 ialah murid yang cemerlang dan tidak pernah membazirkan masa. Jadi sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum.